Sejak berlangsungnya pilihan raya umum ke-14, sudah 3 kali istiadat pelantikan Menteri Besar dilakukan. Perkara yang mencatatkan sejarah baru yang tidak pernah berlaku dalam sesuatu penggal Dewan Negeri sebelum ini. Tetapi perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya kejayaan. Kegagalan kepimpinan dalam kalangan ahli-ahli politik mendapat jaminan sokongan padu secara konsisten untuk membolehkan fikiran dan tenaga ditumpukan mentadbir urus negeri secara terbaik bagi kepentingan rakyat. Berikut titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Muhyiddin Shah semasa istiadat angkat sumpah Menteri Besar ke-14. Tidak seperti istiadat angkat sumpah pemimpin negeri yang lain, istiadat kali ini titah baginda bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Kemelut politik Perak bermula selepas Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu gagal mendapat sokongan majoriti daripada ADUN dalam undi usul percaya terhadap beliau dalam sidang Dewan Undangan Negeri DUN pada 4 Disember lalu. Paling mengejutkan apabila undian berkenaan turut tidak disokong ADUN-ADUN BN yang bersama-sama menubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional di Perak beberapa bulan lalu. Dalam undian daripada 59 ADUN itu, sebanyak 48 undi menolak usul percaya berbanding 10 yang menyokongnya, manakala 1 undi rosak atau berkecuali. Gagal dalam usul undi percaya, Faizal kemudian berjanji akan memastikan peralihan kuasa yang lancar. UMNO sebagai parti pemerintah yang menolak kepimpinan Faizal di Perak kembali menjadi tumpuan ramai. Cakap-cakap mengenai penjajahan semula politik juga kembali hangat sehingga kan ada yang kembali membuka pilihan kerjasama antara dua seteru UMNO dan DAP. Perbincangan demi perbincangan di peringkat kepimpinan parti diadakan. Persoalan yang muncul ketika itu bukan sahaja siapa yang bakal jadi Menteri Besar, tapi Menteri Besar Perak ke-14 ini dari parti mana? Bersatu, PAS atau UMNO? Percaturan ini akhirnya memihak kepada UMNO. UMNO pada 7 Disember mencalonkan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Saarani Mohamad sebagai Menteri Besar Perak yang baru. Menyusul ketetapan itu, Datuk Pengelola Bijaya Diraja kepada Sultan Perak, Kolonel Datuk Abdul Rahim Muhammad Nur pula memaklumkan pada pertimbangan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muhyiddin Shah Saarani boleh mendapat kepercayaan sebahagian besar daripada ADUN untuk dilantik sebagai Menteri Besar. Maka kemelut hampir seminggu berakhir dengan istiadat kurniaan tauliah lantikan dan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Perak di Istana Iskandariah. Ya, saya begitu teruja, terharu dengan titah tuanku sebentar tadi yang menentuh berkaitan dengan kepimpinan negeri. Jelas baginda sangat memberi perhatian kepada nasib rakyat jelata yang terjejas dengan COVID-19 dan sudah tentu baginda tidak mahu apa-apa konflik kemelut politik akan menjadikan COVID-19 lebih memberi kesan kepada rakyat negeri. Jadi sebab itu saya menjunjung kasih dan akan melaksanakan tugas untuk memastikan supaya seluruh lapisan pimpinan akan benar-benar dapat melaksanakan titah tuanku tadi. Turut dilantik 4 exco kerajaan negeri. Mereka terdiri daripada 4 wakil UMNO yang dikekalkan daripada pentadbiran lama dan 1 muka baru daripada Bersatu.
Tetapi, adakah drama politik Perak akan benar-benar berakhir? Ketua Pemuda Sosialis DAP yang juga adun Parseh Pinji, Howard Lee menyatakan komitmen tidak mahu berpolitik ketika negara berdepan pandemik. Saya rasa dalam konteks pandemik dan krisis ekonomi, krisis sosial dan krisis politik, lebih elok kita tumpu kepada kerja dan tanggungjawab dan amanah dan keperluan sekarang. Kerana sekiranya kita pada saat ini masih nak fikir-fikir tentang pilihan raya yang belum tentu bila akan ada, sudah tentu kita akan lebih cenderung untuk buat kerja politik. Tetapi yang rakyat perlukan sekarang adalah penyelesaian kepada kesengsaraan, penderitaan, kesusahan, tiadanya kerja. Kita perlu fokus kepada benda itu. Jadi saya rasa secara peribadi, hal-hal berkaitan dengan pilihan raya, hal-hal dengan nak bawa ke mulut politik yang baru, saya rasa tak payahlah. Fokus kepada kerja untuk membawa kebaikan dan penyelesaian kepada rakyat sekarang. Pilihan raya, politik itu letak tepi, kita fikir kemudian. Dalam pada itu, penganalisis politik Dr. Sharifah Syahirah Said Sheikh berkata, kekukuhan PN di Perak masih menjadi tanda tanya meskipun kemelut politik di negeri itu kelihatan sudah berakhir dengan pelantikan Menteri Besar daripada UMNO. Kalau kita tengok dari segi apa yang berlaku di Perak, ianya menunjukkan bahawa UMNO ingin ada satu suara yang besar kerana jumlah, ianya satu benda yang logik lah, iaitu jumlah kerusi yang UMNO ada adalah tinggi. Kemelut ini harus dijadikan iktibar buat wakil rakyat dan juga pengundi yang bakal memilih wakil rakyat dalam pilihan raya apabila ia diadakan kelak. Bagi kalangan wakil rakyat yang mahu pasang niat buat gerakan baharu pula, ini titah ingatan Tuanku Sultan Perak buat anda. Rakyat jelata, terutama dalam kalangan berpendapatan rendah dan miskin, rakyat yang semakin ramai kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat pandemik COVID-19, jangan dijadikan kancil yang mati tersepit kerana gajah yang tidak berhenti-henti beradu kekuatan. Doa rakyat yang merasakan diri mereka teraniaya, tidak ada dinding untuk dimakbulkan ilahi. Janganlah rakyat dianiayai kerana dipengaruhi emosi berdendam dan pemikiran politik yang cuma. Semoga ada yang merasa pedasnya.